Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Balkis Fatini binti Ahmad Rasidi dari kelas IPSU 2B. Tanah suci Mekah ialah tempat beribadah kepada Allah SWT. Mekah mempunyai keluasan 540 km persegi. Tempat ini dimuliakan dan diadakan beberapa larangan yang mesti dipatuhi. Berikut ialah beberapa perkara yang haram dilakukan ketika di tanah suci Mekah, iaitu menebang dan memusnahkan pokok, memburu dan membunuh binatang, mengambil barang yang tercicir kecuali untuk diisytiharkan di halayak ramai, dan mencabut rumput. Setiap orang yang memasuki Mekah perlulah mematuhi larangan tanah haram. Jika melanggar larangan tersebut, mereka akan berdosa dan dikenakan kifarah tertentu. Sejarah pembinaan Kaabah, dia ada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, binaan malaikat. Di setiap 7 langit ada rumah Allah di mana tempat para malaikat beribadat pada Allah SWT. Pada langit ke-7, nama rumah Allah itu ialah Baitul Ma'mur. Sebelum Baitul Ma'mur dicipta, para malaikat tawaf mengelilingi Arash pada masa yang sangat lama. Lepas tu Allah memandang mereka kemudian menurunkan rahmat kepada mereka. Allah membina sebuah rumah di bawah Arash yang diberi nama Baitul Ma'mur. Allah memerintahkan para malaikat supaya tawaf di Baitul Ma'mur dan tinggalkan Arash. Para malaikat telah melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Peringkat kedua pula, binaan Nabi Adam. Nabi Adam diriwayatkan bahawa Allah telah mengutuskan Jibril kepada Nabi Adam serta Hawa supaya membina satu rumah untuknya. Jibril telah menggariskan rangka kedua-duanya, lalu Nabi Adam menggali tanah manakala Hawa mengangkutnya sehinggalah air yang menghanyut serta menyeru dari bawah. Beliau meminta agar berhenti menggali dengan kata-kata, "Cukuplah wahai Adam." Peringkat ketiga pula, binaan Syed bin Adam. Nabi Syed setelah Nabi Adam wafat, anak-anaknya telah membina Kaabah dengan menggunakan tanah dan batu. Diriwayatkan bahawa orang yang membinanya ialah anak Nabi Adam, iaitu Nabi Syed. Mereka sentiasa mendiami dan memakmurkan Baitullah, dan begitu juga dengan orang-orang yang selepas mereka sehinggalah tiba zaman Nabi Nuh. Kaabah telah runtuh dan kawasan tersebut ditenggelami air serta tidak dapat dikesani. Peringkat terakhir ialah binaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah kembali. Mematuhi perintah Allah itu, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail membina semula Kaabah di atas timbunan batu dan tanah liat daripada bekas binaan Kaabah yang pernah dibuat oleh Syed yang runtuh akibat banjir dan taufan pada zaman Nabi Nuh itu. Pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim daripada batu dari 7 bukit di sekitar kota Mekah. Binaan Kaabah kali ini mempunyai 2 sudut utama, iaitu Rukun Al-Hajarul Aswad dan Rukun Yamani, dan satu sudut berbentuk melengkung pada bahagian yang bertentangan dengan kedua-dua sudut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Aida Atikah binti Idris, kelas IPSU 1C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Tanah Suci Mekah. Sejarah Tanah Suci Mekah bermula apabila Nabi Ibrahim AS diperintahkan daripada Allah agar meninggalkan isteri dan anaknya di sebuah gurun yang kering kontang dan terdapat hanya beberapa tumbuhan sahaja yang tumbuh, antaranya pokok al-salam dan al-sama. Sewaktu Siti Hajar bersama Nabi Ismail AS ditempatkan, Siti Hajar membawa sedikit air untuk bekalan bersamanya. Namun bekalan air tersebut habis ketika Nabi Ismail AS menangis. Lalu Siti Hajar bertindak agar berulang-alik untuk pergi ke bukit daripada Jabal Qubais sehinggalah ke Bukit Marwah untuk mendapatkan sedikit air. Dan dalam keadaan Nabi Ismail menghentakkan kakinya, lalu dengan izin Allah SWT terdapat air yang keluar dari kaki Nabi Ismail ke atas tanah. Kemudian terbinalah satu telaga yang merupakan telaga Zamzam. Maka selamatlah Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS. Dan dengan kemunculan telaga Zamzam itulah pedagang-pedagang dan kabilah-kabilah tinggal di situ untuk membuka penempatan baharu. Dan lahirlah sebuah kota yang dipanggil sebagai Kota Mekah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Laili Sazana Mitahmizan. Saya dari kelas IPSU 2B. Saya akan menerangkan tentang 5 kelebihan Tanah Suci Mekah. Yang pertama, Mekah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Mekah merupakan tempat yang aman, selamat dan mulia. Yang ketiga, pada para jemaah haji, siapa yang melakukan solat sunat dan amal kebaikan akan mendapat 100,000 kali ganda pahala. Yang keempat, Mekah terdapat banyak tempat mustajab berdoa seperti Jabal Rahmah.
Yang kelima, Mekah merupakan tempat yang terselamat dari fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Alia Maisara binti Nik Azman daripada kelas DPSU 2B. Kesimpulannya, Tanah Suci Mekah merupakan tempat bersejarah sejak zaman Nabi Adam AS dan Rasul-Rasul terdahulu. Sucinya Tanah Suci Mekah ini kerana terlahirnya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Mekah ini. Akhir kata, para jemaah yang dapat mengerjakan ibadah haji dan umrah hendaklah menjaga kelakuan serta tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan demi menjaga kesucian Tanah Suci ini.